Dunia hari ini seperti tidak berkesudahan dengan konflik dan peperangan. Konflik di Asia Barat seperti Palestin, Israel, Syria, Yemen, Iraq, pertelagahan negara-negara Arab, normalisasi hubungan UAE Israel, Libya, konflik Laut Cina Selatan, perkembangan Amerika Syarikat dan China, konflik empangan Sungai Biru, Kashmir, Sudan, rampasan kuasa di Mali, penghapusan etnik Rohingya maupun pertembungan kaum dan bangsa. Kesemua peristiwa konflik tersebut seolah-olah menguatkan lagi teori pakar-pakar dan penganalisis politik antarabangsa bahawa dunia sudah hampir kepada pertembungan besar yang mampu merosakkan serta menghancurkan ketamadunan manusia ketika ini akibat daripada sikap dan kegairahan segelintir manusia. Punca berlaku konflik. Konflik tersebut tercetus apabila berlaku pertembungan antara dua buah negara atau lebih yang disebabkan oleh perbezaan kehendak, konsep, matlamat serta keputusan yang dibuat sehingga membawa kepada implikasi ekonomi, politik, sosial dan agama. Seterusnya, kesan buruk akibat konflik dan krisis dunia. Bagi kesan yang pertama adalah kemusnahan infrastruktur awam. Apabila sebuah tentera menyerang negara untuk berperang, mereka akan menyasarkan kemudahan awam seperti hospital, sekolah dan bangunan kerajaan bagi mendukung negara terbabit. Kesannya, negara akan musuh tidak boleh merawat dan memberikan tempat tinggal untuk rakyat dan tenteranya. Kesan yang kedua pula adalah kehilangan nyawa dan sumber manusia. Orang awam yang tidak bersalah seperti kanak-kanak, wanita dan orang tua akan memberi mangsa peperangan. Mereka akan dibunuh tanpa rasa belas kasihan dan berperi kemanusiaan oleh tentera-tentera penceroboh. Beribu-ribu askar yang berjuang ke negara masing-masing juga akan ditembak dan dibunuh dalam keadaan yang amat dahsyat. Misalnya, dalam konflik peperangan antara Palestin dan juga Israel, angka kematian rakyat Palestin di Gaza mencecah 13,000 orang termasuk 5,500 kanak-kanak, 3,500 wanita dan 30,000 orang telah tercedera. Kesan yang ketiga pula adalah keruntuhan organisasi sosial. Kemusnahan infrastruktur akan menyebabkan organisasi seperti kerajaan, kesihatan dan pendidikan sukar untuk berfungsi. Apabila organisasi ini gagal berfungsi, masyarakat akan kehilangan pentadbir, sukar mendapatkan rawatan kesihatan dan pendidik akan terabai. Generasi yang terbabit dengan peperangan juga akan kehilangan masa depan dan impian mereka. Dari sudut pekerjaan juga akan menjadi sukar dan akhirnya masyarakat akan menjadi miskin dan hanya bergantung kepada bantuan oleh pertubuhan bukan kerajaan dan pada badan bank dan amal kebajikan. Kesan yang keempat, krisis makanan dan kebuluran. Peperangan akan menyebabkan kawasan-kawasan pertanian, ladang-ladang, kebun buah-buahan tidak dapat disewakan kerana mengalami kemusnahan yang teruk. Kilang-kilang yang memproses makanan juga terpaksa diberhentikan operasi mereka. Penduduk setempat tidak dapat membeli barang-barang untuk keperluan harian mereka dan kerajaan tempatan juga tidak dapat memastikan sumber makanan yang mencukupi kerana mereka sibuk untuk melindungi negara daripada ancaman pencerobohan. Maka, penduduk negara terpaksa bergantung pada bantuan kemanusiaan daripada negara lain dan kehidupan menjadi kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Kesan yang kelima adalah pencemaran alam sekitar. Salah satu strategi popular dalam berperang adalah dengan meletakkan jabatan dan jaringan pengangkutan untuk melumpuhkan pergerakan negara tersebut. Kesan daripada pemusnahan ini, pencemaran radioaktif daripada bom dan senjata yang digunakan akan merebak ke kawasan sekitar. Tumbuh-tumbuhan akan mati dan tanah akan kehilangan nutrien kerana dicemari radiasi daripada senjata-senjata api yang digunakan. Dan kesan yang terakhir adalah masalah kesihatan fizikal dan spiritual. Rakyat akan terdedah pelbagai penyakit kerana institusi kesihatan tidak berfungsi, gangguan emosi, trauma, tiada pegangan agama akan tinggi. Jadi, apa yang kita boleh lakukan untuk meredakan konflik dan krisis ini adalah salurkan bantuan kemanusiaan pada negara yang ditindas bagi menyelamatkan nyawa serta mengurangkan penderitaan mereka. Bersolidariti, pemboikotan produk dari negara yang menindas, penyebaran maklumat di media sosial, kempen kesedaran seperti 11 minit bergelap serta pakai baju hijau sebagai tanda sokongan. Dan cara yang paling berkesan adalah
rundingan diplomatik antara negara-negara besar agar dapat mencapai keamanan dialog, mengawal keadaan serta menguntungkan kedua belah pihak. Sekian, itu sahaja kebenaran daripada saya. Terima kasih.